Salam sejahtera, Buletin Didik 24 April bersama saya Charles Mohan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mahu agar budaya membaca, perkongsian dan percambahan idea yang sihat menjadi satu nilai yang dipegang dalam sistem pendidikan kebangsaan. Tambahnya, generasi kini dan masa hadapan berupaya menjadi individu yang kritikal dan mampu menjana pemikiran yang berdaya cipta tinggi demi kemakmuran dan kemajuan tanah air. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebook rasminya sempena Hari Buku Sedunia hari ini. Katanya ketika ini beliau sedang menekuni sebuah buku bertajuk Pendidikan ke Arah Perpaduan, sebuah perspektif sejarah oleh Awang Had Saleh. Fadlina berharap naskah itu dapat membantunya memahami sejarah pendidikan negara. Beliau mengakui budaya keilmuan membaca dan menghadam buku, berdiskusi dan membahas idea dalamnya adalah tradisi yang telah diterapkan sejak dari kecil dan membentuk karakter serta pemikiran beliau. Kemenangan dalam pertandingan Ultimate VFX Challenge disifatkan pencipta kandungan digital kesan visual atau VFX Muhammad Sofian Abdullah sebagai hadiah istimewa Syawal tahun ini. Muhammad Sofian atau lebih dikenali sebagai Sofian berkata ia juga membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu menandingi bakat dan kepakaran negara lain. Anak kelahiran Kota Baru Kelantan berusia 27 tahun ini menyertai Ultimate VFX Challenge, anjuran pempengaruh media sosial dan pereka kandungan digital Zack King di Los Angeles, Amerika Syarikat. Pada cabaran akhir, Sofian menghasilkan video pendek dalam masa 4 jam mengambil inspirasi daripada persekitaran dan trend semasa. Beliau menggunakan Apple dan cermin sebagai alat peraga serta merakam di dapur. Ujar Sofian, kengkangan terbesar adalah perlu menghasilkan karya secara bersendirian dari berlakon, suntingan dan membuat prop tanpa bantuan pasukannya. So, delicious. Perasaan saya apabila dinobatkan sebagai pemenang, masa tu saya sangatlah terkejut sebab saya memang kira macam saya letak harapan yang tipis untuk menang. Tapi bila Zack King pilih saya sebagai pemenang, masa tu saya sangatlah bersyukur. Apa-apa pun saya nak bawakan kemenangan ini kepada semua rakyat Malaysia dan kepada semua yang sentiasa menyokong video saya. Terima kasih banyak-banyak. Sofian mengetepikan dua peserta lain iaitu Eva dari Belanda dan Brandon dari United Kingdom. Kejayaannya turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan pencapaian itu adalah perkara membanggakan negara di persaudaraan antarabangsa. Jelas Sofian tunjang di sebalik jatuh bangunnya adalah isteri Nabila Ramli dan sahabat Aiden serta Syafiq. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye. Tua ayam nampak di kaki, tua manusia, siapa yang tahu? Begitulah rezeki dua jemaah apabila terpilih sebagai pemenang cabutan bertuah tabung pakej umrah percuma. Program dianjurkan Masjid Datuk Haji Pengiran Galpam, Sandakan dan dibuka sepanjang Ramadan lalu. Hasil bantuan media, kehadiran jemaah ke masjid meningkat dan sumbangan tabung turut melebihi sasaran. Alhamdulillah, daripada apa yang kita ketahui, sama sekali banyak satu kutipan dia pun bertambah. Satu lagi dia banyak kehadiran, lebih ramai lagi. Sebanyak RM29,039 dapat dikumpul hasil sumbangan jemaah yang hadir sepanjang Ramadan berbanding RM20,000 tahun lalu. Cabutan jemaah bertuah dilakukan di hadapan lebih 4,000 jemaah sebelum solat sunat Aidilfitri. Muhammad Zairami Ibrahim, seorang guru berasal dari Kelantan, tidak menyangka menjadi salah seorang jemaah bertuah. Tahun ini tergerak untuk mengisi barang dan meletakkan dalam tabung. Kalau sebelum ini ada isi barang, kadang-kadang tak letak sebab kita tak mengharapkan sangatlah. Sebab tujuan utama tu untuk mengimarahkan masjid. Seorang lagi jemaah bertuah ialah Kamarudin Manan, seorang pesara, tidak menyangka terpilih sebagai pemenang. Saya syukur kepada Allah, tiba-tiba saya dipanggil pergi Makkah. Ya, aku tidak sangka-sangka. Terima kasih. Muhammad Syarizan Jaimin, pemandu bas, turut berkongsi pengalaman sebagai pemenang pertama program ini pada 2016. Ketika itu beliau masih bujang dan pertama kali dapat menaiki kapal terbang bersama ibunya. Dan dia pun sangat-sangat mau ke sana walaupun saya tidak berkemampuan. Alhamdulillah Allah izinkan
saya untuk ke sana bersama arwah ibu saya. Masjid Datuk Haji Pangeran Galpam berusia 44 tahun dibina pada 1979 dan merupakan salah satu masjid persendirian terawal dibina di Sabah. Biarpun zaman berubah, busana tradisional antaranya baju Melayu terus menjadi pilihan tatkala musim perayaan terutamanya Aidilfitri. Gandengan menambah segak pakaian tradisi itu pastinya kain sampin yang kebiasaannya terdiri daripada fabrik songket, hasil tenunan yang penuh kehalusan lagi indah. Bagi banduan penjara Marang Terengganu, Aidilfitri kali ini dijadikan peluang mereka mengetengahkan inovasi baru iaitu sampin songket dua wajah pertama di dunia. Meskipun hanya menerima latihan 2 minggu 3 bulan, banduan di penjara Marang ini mampu menghasilkan sampin songket berkualiti dan eksklusif. Lebih membanggakan, produk keluaran penjara itu bukan hanya diiktiraf di Malaysia, malah turut menempa nama di peringkat antarabangsa. Ia dapat dilihat pada pencapaian inovasi sampin songket dua wajah yang merangkul anugerah di World Crafts Council 2022 di India baru-baru ini. Keistimewaannya yang paling ketara, songket dua wajah boleh dipakai daripada sisi depan dan belakang. Hasil ni cukup memuaskan lah. Sebab semua grade keluaran kita dekat Terengganu penjara Marang ni semua grade A. Alhamdulillah. Tak ada lagi sebab kita jaga kualiti dia, memang kita jaga daripada awal sampai akhir, insya-Allah. Songket ni yang kita hasilkan di penjara Marang ni kalau ikutnya bermutu, berkualiti dan hasil tangan. Kalau dari segi harganya, memanglah harga ni nampaknya mahal. Walau bagaimanapun, jika dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha luar, 50% dia punya harga memang rendah daripada luar. Kualiti dia sama ataupun lebih. Turut mendapat permintaan tinggi sejak 2004 lagi beberapa sampin songket lain antaranya selayar kapas, selayar marang, anggun istana dan kristal perak. Kesemua produk berkenaan adalah hasil tangan lebih 130 penenun terdiri daripada kalangan banduan membabitkan 101 alat tenun. Ketika ditemui, mereka bersyukur kerana hasil tangan mereka mendapat tempahan pelbagai golongan termasuk kerabat diraja serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada mulanya tu kain tu saya buat tu corok tu anak ni corok yang design pada tuan saya buat tu, jadi saya ni tenung je, jadi saya pun tidak sangka kain tu boleh dan Perdana Menteri yang pakai. Jadi bila melihat kain dia Perdana Menteri tu pakai tu, saya bangga atas tenungan saya ni, atas diri saya buat ni, saya bangga. Rancangan saya, insya-Allah saya dah berbincang daripada pegawai saya dan family saya, keluarga saya ni ingin membuka mini songket ni. Mini songket sendiri yang berhak ni. Lagi istimewa, ada yang memasang impian untuk menghadiahkan sepasang songket hasil tenunan sendiri untuk digayakan ibu tercinta selepas bebas kelak. Memang tu ingin kalau umur panjang, rezeki, insya-Allah nanti bebas saya akan beli satu untuk hadiahkan untuk mak saya. Nak buat sendiri lah, hasil tangan saya, daripada saya. Hasil tenunan penjara Marang ini boleh dibeli di galeri produk penjara berkenaan di Pulau Kerenga. Bersua kembali. Pelbagai juara unik sentiasa menjadi pilihan sajian termasuk lemang periuk kera. Namun makanan eksotik itu mencetuskan kebimbangan segelintir pihak yang mendakwa penuaian periuk kera secara besar-besaran akan mengancam spesies tumbuhan berkenaan. Sejak 5 tahun lalu, sajian lemang periuk kera menjadi popular sekaligus memberi sumber rezeki lumayan kepada peniaga kecil. Nur Zehan Zaidin dan 9 adiknya dari Kampung Seri Damai, Kuantan antara pengusaha lemang periuk kera terkenal di daerah itu.
Mereka mencari periuk kera yang tumbuh liar di kawasan pinggir hutan di sekitar Kuantan dan Pekan. Proses paling penting ialah mencuci periuk kera agar tiada kotoran benda asing dan serangga di dalamnya. Okey, proses periuk kera ni daripada kita ambil, kita gunting setiap biji tu, buang dia punya kepala tu, kita cuci bersih satu-satu menggunakan berus lah. Lepas tu letak dalam air garam, cuci tu letak dalam air garam, lepas tu siram pula dengan air bersih. Barulah kita isi beras pulut. Proses lain khususnya dari segi persediaan sama seperti lemang buluh. Pulut diadun dengan santan dan garam, seterusnya dikukus lebih 45 minit. Sepanjang Syawal, Nur Zehan menerima tempahan lumayan daripada penggemar makanan eksotik itu. Pun begitu, tidak ramai pengusaha yang fokus menghasilkan juada ini berbanding lemang tradisi lain. Dan saya rasa lebih baik jikalau para pengusaha lemang periuk kera dan juga mereka yang ingin berusaha ke arah menjadikan perkara ini suatu perkara dagangan, iaitu ditanam periuk kera jenis Nepenthes sampularia ini sebagai suatu usaha komersial. Jadi kita tidak akan bergantung lagi kepada populasi liar. Katanya, ancaman utama periuk kera bukan kerana pengusaha lemang. Sebaliknya, aktiviti penorokan hutan dan pembalakan tidak terkawal bakal menghapuskan segala spesies tumbuhan. Terdapat 13 spesies periuk kera di Malaysia dan tumbuhan ini mudah membiar di kawasan tanah lembap serta dengan tempoh matang 18 bulan. Tiap kali Aidilfitri menjelang, juada seperti kek dan kuih moden pasti menjadi hidangan di meja makan. Namun berbeza di Terengganu apabila hidangan jering rebus turut menjadi pilihan. Menurut Ali Ismail atau Pok Ali, 61 tahun, penjaga jering rebus di Kampung Bukit Besar, Kuala Terengganu, sejak 6 tahun lalu, setiap kali hari raya permintaan jering rebus di gerainya turut meningkat. Katanya pada hari biasa dia dapat menjual 2 periuk jering rebus yang mengandungi 8,000 keping jering. Namun bila tiba hari raya, 4 periuk jering rebus habis dijual. Katanya, dia mendapat bekalan jering mentah dari Perak, Kedah dan Thailand yang dibeli dengan harga RM80 hingga RM100 sebakul yang mengandungi 1,000 biji. Kata Pok Ali lagi, biasanya proses merebus jering mengambil masa sehari suntuk. Jelasnya, jering rebus akan menjadi lebih sedap sekiranya direbus lebih lama dan menggunakan kayu api. Katanya lagi, kebanyakan pelanggannya adalah perantau yang pulang ke Terengganu selain daripada pelanggan tetap. Jering rebusnya dijual dengan harga RM5 satu bekas bersama kelapa parut. Kemarin pun ramai orang cari, cuma jering tak masak lagi. Kalau jering dah masak dah, kita boleh jual. Kemarin dah masak, kita dah nak jual. Kelebihan jering ni, yang pertama sekali kita makan pun sedap. Yang kedua macam kita nak buang air besar ke kecil pun lawa molek. Yang ketiga pula dia tu untuk macam khasiat dia, orang nyakit kecil manis ke darah tinggi pun so makan pun okey juga. Bagi Humil Husin Abdullah dari Kuala Terengganu, hidangan jering rebus bersama kelapa parut satu kemestian di hari raya. Tambahnya, ianya juga salah satu cara memperkenalkan makanan orang dulu-dulu kepada generasi baru. Kalau musim-musim perayaan ni, kita memang adalah tempahan jering sebab di kawasan sini banyak ada sumber jering. Ada tempat jering rebus dia jual kadang-kadang hari-hari. Jadi kalau musim perayaan gini sedang molek lalu kita poh ambil sikit. Jadi saudara mara daripada luar tu boleh rasalah makanan tradisional Terengganu tu. First time makan jering, sedap lah. Dia lain daripada yang lain, tak macam makanan-makanan yang selalu kita makan. Selalunya pernah makan jering dengan sambal, yang ni kita boleh makan dengan kelapa, macam-macam lah. Sedap. Rasa dia macam buah berangan. Kalau orang yang tak tahu, dia akan ingat jering ni rasa macam petai ke apa, because dulu saya pun ingat macam tu. Tapi bila dah makan, rasa dia sedap macam buah berangan. Bagi penggemar jering, selain direbus, jering juga boleh disirah, masak lemak, dibuat pengat dan dijadikan ulam. Assalamualaikum semua, saya berasal dari Terengganu.
merupakan pelajar tahun kedua di Universiti Yarmouk Jordan. Tahun ni, tahun kedua dah saya beraya di perantauan di bumi Syam ini. Bila kita sebut pasal raya ni, tidak lengkaplah rasanya tanpa ada keluarga di sisi, tanpa ada masakan mak ayah kita. Tapi kami di sini ada rakan-rakan di sini. Jadi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini, khususnya kepada family saya di kampung tu duduk molek lah. Jadi, selamat Raya semua. Bersua kembali, Australia yakin dapat menamatkan babak tragis dalam sejarah maritime negara itu. Ia susulan penemuan bangkai kapal dagang Jepun yang karam semasa Perang Dunia Kedua. Ketika kejadian, kapal itu membawa 864 orang tentera Australia. Bangkai kapal dijumpai di satu kawasan yang tidak dinamakan di Laut Cina Selatan. Kapal dibedil oleh tentera Amerika Syarikat ketika ia dalam pelayaran dari Papua New Guinea ke Hainan, China. Kejadian berlaku pada Julai 1942 di kawasan perairan Filipina. Mengikut laporan, Amerika Syarikat mendakwa ia tidak tahu kapal itu membawa tentera Australia. Lebih 1,000 orang lelaki termasuk anggota tentera dan orang awam daripada beberapa buah negara maut akibat tragedi itu. This tragedy saw the single biggest loss of life of Australians at sea in our history. And since then, the absence of a location of the Montevideo Maru has represented unfinished business for the families of those who lost their lives until now, when finally those families have closure. Pencarian bangkai kapal dilakukan oleh kumpulan pakar arkeologi maritime dan juga pakar kajian laut dalam dari Yayasan Silent World. Projek turut disokong oleh Jabatan Pertahanan Australia. Jumlah warga Korea Selatan khususnya golongan muda melekat di telefon bimbit semakin ramai. Tujuan mereka bagi memperolehi duit poket melalui penyertaan mereka di aplikasi berbentuk perkhidmatan kewangan seperti pinjaman, pelaburan dan pemindahan wang secara elektronik. Keadaan ketara ketika waktu makan tengah hari di tengah ibu kota Seoul. Aplikasi itu menawarkan bayaran mikro ke atas pelanggan yang menyiapkan tugasan mudah seperti jumlah langkah yang perlu dilakukan sehari, mengetik ikon atau menjawab soalan mudah. Mula diperkenalkan sejak Januari lalu, ia kini antara aplikasi popular di Korea Selatan. Hasilnya, beberapa syarikat lain turut menawarkan aplikasi dengan tawaran hadiah hampir sama. Ia secara tidak langsung memudahkan syarikat pengeluar memasarkan produk mereka berbanding keadaan konvensional. Ia secara tidak langsung memudahkan syarikat pengeluar memasarkan produk mereka berbanding kaedah konvensional. Bagi penduduk yang berdepan tekanan inflasi, peluang itu disambut baik. Kajian mendapati sepertiga daripada penduduk dewasa Korea Selatan menyertai aktiviti sedemikian. 현재 한 달 반 정도 1,600원 정도를 모았는데 중간중간 나와서 산책하게 되는 계기가 좋은 것 같습니다. 그래서 앞으로 한 4,000원에서 5,000원 정도 커피 한 잔 마실 수 있는 정도 금액까지 모아보려고 합니다. Untuk lebih menguntungkan, mereka perlu berada di kawasan orang ramai berkumpul. Korea Selatan mencatat kadar inflasi 5.1% pada 2022. Meskipun kudung kedua-dua kaki, Omar Al-Mashara masih gigih bertukang. Menurut Omar, ada banyak sebab untuk dia terus hidup. Tambah Omar, dia bekerja untuk menanggung perbelanjaan peribadi dan menyara keluarganya. Pada masa sama, dia dapat menzahirkan ketaatannya kepada Allah. Omar berkata dia mahu menjadi anggota masyarakat yang produktif yang mampu menunaikan tanggungjawab kepada keluarga. Omar 55 tahun dan mempunyai 2 orang anak, mempunyai sebuah kedai perabot di Bandar Aman, Jordan. Dia mula membuat perabot sejak 18 tahun lalu. Antara bahan yang dihasilkannya termasuk kotak kayu, perabot rumah dan pejabat serta kotak untuk tanam-tanaman. Sebelum itu, Omar pernah menjadi pemandu lori. Dia terpaksa menukar kerjaya selepas hilang kedua-dua belah kaki ketika cuba menyelamatkan lorinya daripada dilarikan penyamun. Insiden mengakibatkan kedua-dua kakinya cedera dan terpaksa dipotong.
Sukan, Manchester United bakal berdepan musuh tradisi juga jirannya Manchester City pada perlawanan akhir Piala FA Inggeris. Berdepan Brighton, kemarahan United ke perlawanan akhir bagaimanapun bukan mudah apabila dipaksa beraksi sehingga ke penentuan sepakan penalti. Vira United, pemain pertahanannya Victor Lindelof yang menyempurnakan sepakan ketujuh. Pada aksi separuh akhir yang berlangsung di Stadium Wembley, ketangkasan penjaga gol David De Gea melegakan United apabila menepis sepakan percuma pemain Argentina Alexis McAllister seawal minit ke-7 permainan. Serangan balas United sejurus kemudian turut mencemaskan Brighton. Mujur penjaga golnya Robert Sanchez pantas menggagalkan rembatan ketua pasukan United Bruno Fernandes. Sanchez terus kental menyelamatkan pula percubaan penyerang Brazil Anthony tidak lama kemudian. Aksi babak kedua bersambung, kecemerlangan Sanchez terus mengecewakan jentera serangan United. Kali ini dia menghalang rembatan Marcus Rashford. Kedudukan tanpa jaringan berkekalan sehingga tamat masa tambahan dan pemenang terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti. Ketika ke-6 sepakan berjaya disempurnakan United dan Brighton. Pemenang tengah Brighton, Solly March yang diberi tanggungjawab mengambil sepakan ke-7 nyata tertekan menyaksikan sepakannya melambung tinggi. Kesempatan itu digunakan sebaik mungkin pemain pertahanan Victor Lindelof memastikan kemarahan United ke final dengan keputusan 7-6. Perlawanan akhir Piala FA dijadual berlangsung di Stadium Wembley 3 Jun depan. United merupakan juara kedua terbanyak di belakang Arsenal dengan 12 kali gelaran, manakala City merekodkan 6 kali gelaran dan kali terakhir memenangi trofi itu pada 2019. Beralih ke tenis terbuka Barcelona, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz mempertahankan kejuaraan buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan bintang Greece Stefanos Tsitsipas. Ini kejuaraan ketiga jelajah ATP yang diraih pemain muda Sepanyol itu. Kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri dimanfaat sepenuhnya Alcaraz. Tidak pernah tewas satu set pun di sepanjang kejohanan sehingga mara ke perlawanan akhir. Alcaraz meneruskan rentak cemerlang itu dengan kemenangan 6-3 di set pertama. Tsitsipas cuba bangkit untuk mengirit aksi ke set penentuan, namun Alcaraz yang juga juara bertahan sekali lagi mempamerkan aksi memukau sebelum mengesahkan kejuaraan menamatkan set kedua 6-4. Mengumpul trofi kejuaraan jelajah ATP yang ketiga tahun ini, pemain berusia 19 tahun ini akan beraksi di Terbuka Madrid minggu depan. Alcaraz membuka musim 2023 dengan menjuarai Terbuka Argentina dan Indian Wells Master. Pertandingan ski dan snowboard di Bernese, Switzerland mengakhiri paparan buletin di Desa Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.